Okey, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama lagi dalam tazkirah subuh di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Itu ucap tahniah dan syabas kepada pihak Dewan Dakwah yang menganjurkan kuliah subuh ni tanpa jemu, insyaAllah tazkirah subuh ni. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, kita ucap juga tahniah dan syabas kepada tim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli media, tim media Allahumma salli ala Muhammad, Dewan Dakwah yang istiqamah untuk menjalankan ataupun mengadakan program-program tazkirah subuh ni. Dan salli ala Muhammad untuk meraihkan penganjuran kita pada pagi ni, saya mengalu-alukan semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung daripada page Dewan Dakwah dan juga page saya sendiri, Jafri Abu Bakar Mahmudi. Salli ala Muhammad. Dan saya, kalau tak ada keberatan kepada tuan-tuan, marilah kita menunjukkan sokongan kita. Yang pertamanya, kita like page Dewan Dakwah. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar kuliah sambil-sambil tidur pun tak apa, kan? Jangan lena sebenarnya. Sambil baring pun tak apa, tiap-tiap tu ni kan. Ada yang pergi kerja, ada yang dengar kat kuliah. Ada yang duduk rehat waktu PKPB, tak boleh pergi kerja, duduk baring kata-kata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, kita dengar kuliah. Yang pentingnya, yang pertamanya, kita tunjuk sokongan kita kepada Dewan Dakwah dengan kita like page Dewan Dakwah. Kemudiannya kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, share video kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, kita sharekan video kita ni supaya menggembirakan pihak penganjur, dan juga dengan tujuan supaya ramai orang boleh mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Yang ketiganya, kita memberikan sumbangan. Kita banyak program-program. Macam semalam kita pun meeting Dewan Dakwah semalam ni, dan di antara program yang nak kita buat dalam tempoh yang terdekat ini ialah program bantuan kepada asatizah yang berhadapan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asatizah geng ustaz-ustaz kita lah, yang berhadapan dengan masalah kehidupan, kekangan kehidupan pada ketika PKP ni. InsyaAllah COVID-19 ni banyak, terutamanya kepada ustaz-ustaz yang memang dia punya pendapatan dia semata-mata mengharapkan kepada kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah dia saja. Tak ada sumber pendapatan lain. Lalu Ustaz Syed bila PKP ni memang berhadapan dengan masalah. Jadi kami buat keputusan semalam ni untuk kita membantu. Antara program kita ialah untuk kita membantu asatizah yang terkesan dengan COVID-19 ni. Maka salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh memberikan sumbangan tuan-tuan, boleh buat akaun yang tertera pada tuan-tuan tu, insyaAllah. Dan insyaAllah mudah-mudahan dia menjadi manfaat sebaiknya kepada kita, insyaAllah. Tajuk kita pada pagi ni ialah redha. Kita nak kenal redha. Apa maksud redha? Apa tuntutan redha? Apa sebenarnya redha? Kita nak tahu, insyaAllah. Ustaz Ismail dia tanya, hari tanya malam nak cerita pasal apa Ustaz? Tajuk apa Ustaz? Hari tu tanya Haris yang menganjurkan program kita begini. Jadi koordinator program kita ni. Saya pun tak tahu tajuk apa. Cuma waktu tu baru lepas aksiden kereta. Saya kena redha kot. Redha je lah. Kan, redha. Kita selalu kata apa? Kalau apa sikit, redha je lah. Nak tahu. Sebenarnya, apa redha je lah tu? Kan? Saya sebab tuan-tuan. Baik. Allah Masya Allah. Sifat redha ialah satu sifat ma'rifah dan mahabbah kepada Allah SWT. Dengar ingat. Sifat ni dia akan muncul dengan dua
sifat yang ada dekat kita. Redha ni dia akan muncul dengan dua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang ada pada diri kita. Yang pertama, dia ma'rifah. Ma'rifah apa? Dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah ni, dia akan ada sifat redha dalam diri dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, macam mana dia kenal mak dia? Ada tak mak dia akan buat sesuatu pada dia yang akan menyebabkan sakit pada diri dia ke? Mak saya tak akan buat saya macam ni. Dia kenal mak dia, maka dia akan redha atas perbuatan mak dia. Betul kan? Faham tak tuan? Kawan-kawan kita yang kita kenal, Allahumma salli alaihi wasallam, kawan-kawan kita yang baik dengan kita, rapat dengan kita. Lepas tu Allahumma salli alaihi wasallam, bila orang kata oh dia tu macam ni. Tak aku kenal kawan aku ni. Dia tak macam tu. Dia takkan buat macam tu. Jadi demikian juga dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sifat redha ni akan muncul bila seseorang itu dia ada makrifah dengan Allah. Dia kenal Allah. Dia tahu Allah dia tahu Allah itu sangat menyayangi hamba-hamba dia lebih daripada seorang ibu sayang pada anak dia. Dia tahu Allah dah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah tak akan berlaku zalim pada hamba-hamba dia. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang Allah buat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak akan jadi mudarat. Dia tak akan jadi mudarat pada hamba dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, faham tak? Allah tak akan buat sesuatu yang akan boleh menjadi mudarat pada hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia redha ni akan muncul bila? Redha ni akan muncul bila ada makrifah. Ada makrifah maksud dia kenal Tuhan dia. Bila dia kenal Tuhan dia, barulah dia akan ada redha. Dia tak kenal Tuhan dia, dia tak redha. Dia takkan apa siapa Allah buat kat aku macam ni, siapa Allah bagi aku macam ni. Dia tak kenal Tuhan dia, sebab tu dia macam tu. Ya. Okey. Memposisikan duduk sedap. Baik, Allahumma salli alaihi. Okey. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, redha ni akan muncul bila dia ada satu sifat lagi, nama dia mahabbah. Mahabbah ni apa? Kasih sayang. Dia kasih sayang, dia kasih pada Tuhan. Dia sayang pada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka di sana dia akan ada redha. Macam bila kita sayang kat seseorang, ataupun kita cintakan pada seseorang, mak kita ke, ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke. Kadang-kadang ada benda-benda yang dia buat, sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan banyak sangka baik dekat dia. Dia akan jadi redha. Pasal apa? Pasal sayang kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Takkan mungkin seorang yang mengasihi pada seorang, dia akan melakukan perkara yang akan menyakiti orang yang dia sayang. Macam itulah. Maka redha ni akan muncul pada diri kita ni dengan ada dua sifat ni pada diri kita. Yang pertamanya makrifah dengan Allah. Yang kedua mahabbah kepada Allah. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengertian redha ialah menerima dengan rasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kepada kita. Redha ni macam mana? Rasa senang hati, rasa tenang dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Redha. Yang ada orang mulut redha tapi hati tak redha. Ustaz, saya redha lah Ustaz, tapi hati saya tak boleh terima lah Ustaz. Tak boleh, itu bukan redha. Redha ni, mulut kata terima, hati pun terima. Mulut kata suka, hati pun tenang. Itu baru redha. Saya ni, ya pilih Ustaz, pilih kat dia lah, tak apa, saya redha je lah Ustaz. Tapi Ustaz nanti saya tuntut ke akhirat. Tak redha lah tu. Ni saya duduk gelisah, tak seronok, tak syok. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Redha ni, dia merasa senang hati. Tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sama ada melalui hukum, peraturan Allah. Ataupun qadha, atau sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda lah. Redha pertama, redha dengan hukum. Ini peraturan Allah. Yang kedua, redha dengan qada dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Jadi, redha ni terbahagi pada dua. Okay. Yang pertama tadi, kita sebut dah, redha ni dia terhasil daripada dua sifat makrifah, dua sifat, iaitu
ma'rifah dan mahabbah. Yang keduanya, redha ni menerima dengan hati yang tenang. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, redha kepada Allah ni pula dia terbahagi pada dua. Satu, redha dalam menerima hukum yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Kita akan bincang satu demi satu sekali. Hari ni kita ilmiah sikit lah. Hari ni kita sembang ilmiah sikit, macam mengaji kat sekolah. Sebab ni kitab sekolah ni. Saya macam mengaji kat sekolah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, redha dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala hukum-hukum peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad yang telah dibebankan kepada kita. Contoh macam apa? Sembahyang, macam puasa, redha lah. Sebab faham ni, terima perintah tu dengan senang hati. Hukum-hukum hakam yang terkandung sallallahu alaihi wasallam, kalau buat macam ni kena macam ni, kalau buat macam ni hukuman dia macam ni, redha. Yang pertama. Yang keduanya, redha dengan ketentuan Allah tentang nasib yang mengenai diri kita ni. Kita sebut sebagai qada dan qadar. Okey, ini dua benda. Yang pertama, kita nak bincang tentang redha menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, redha menerima hukum-hukum Allah adalah merupakan manifestasi. Payah nak sebut bahasa orang kampung ni. Kan? Dia merupakan interpretation, manifestasi daripada apa ni? Kesempurnaan iman. Kalau nak tengok orang tu sempurna iman ataupun tidak, tengok macam mana dia menerima ketetapan daripada Allah. Redha ataupun tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemuliaan takwa dan kepatuhan kepada Allah SWT kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala senang hati dan tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa. Jadi subhanallah, Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam, walau annahum, Allah tengok ayat ni, Allah kata apa? Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sadaqallahul azim. Kalau mereka bersungguh-sungguh, kata Allah SWT, dan alangkah baiknya kalau mereka redha dengan Allah dan Rasul. Dengan apa yang Allah dan Rasul berikan kepada mereka, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sambil mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, dan ia Rasulnya akan berikan kepada kami kurnianya, sesungguhnya kepada Allah lah tempat tujuan kami. Surah At-Taubah 59. Jadi subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ayat ni cerita apa ni? Betul lah. Ayat ni cerita apa, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad? Ayat ni cerita kita ni kena ada rasa tunduk, rasa patuh dan rasa lapang dada, sallallahu alaihi wasallam, dengan untuk menerima segala syariat sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terhasil daripada mahabbah dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah tanda keimanan yang murni serta tulus ikhlas kepadanya. Jadi pada dasarnya segala perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat, hendaklah dikerjakan dengan senang hati dan redha. Demikian juga larangan-larangan Allah SWT hendaklah dijauhi dengan lapang dada. Kita jarang sembang redha tentang amalan ni, tuan-tuan, tentang perintah ni. Kita selalu redha, kita selalu duk sembang redha tentang apa ni? Kita selalu duk sembang redha berkait dengan ketentuan Allah, takdir, qada qadar. Kita jarang sembang redha tentang menerima hukum Allah SWT. Allah nak kena semayang pula dah. Pasal apa yang sampai 5 kali nak kena semayang? Langkah bagusnya kalau sekali je semayang. Dia buat-buat tu kan, tapi mulut tu, hati dia tu tak senang. Tuan faham kan? Dan pakai tudung begitu. Pasal apa nak kena tutup-tutup macam ni? Ada orang tu sebut tu? Ada, tuan-tuan. Dia pakai juga tudung tu. Tapi subhanallah, nak buka sana, nak buka sini.
bagi nampak sini sikit, bagi nampak sini, tarik bagi cekak ni. Pasal apa? Bukankah rambut ni merupakan perhiasan wanita? Bukankah Allah jadikan tubuh badan wanita ini sebagai perhiasan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecantikan ni Allah juga yang bagi. Jadi buat apa nak simpan? Sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tuju. Sebab apa? Menzahirkan keindahan tubuh badan ini juga merupakan salah satu daripada cara untuk kita menzahirkan kesyukuran atas kecantikan yang Allah ciptakan. Oh, subhanallah, pandai dia gila puisi. Ustaz Jamadan, tak reda. Macam 2-3 hari ni isu apa? Isu arak sebagainya. Kita ucap tahniah dan syabas kepada Allahumma Majlis Bandaraya Kuala Lumpur yang mengambil inisiatif untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melarang penjualan arak di tempat-tempat tertentu. Ini satu step, langkah-langkah yang awal yang bagus, yang sangat kita raikan dan kita sangat hormati. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada BKL dan mengikut kepada timbalan Menteri Agama yang menyebutkan bahawa mungkin perkara ini akan diperkembang luaskan kepada negeri-negeri yang lain. Oh, semalam satu inisiatif yang baik. Tapi di sana ada orang Islam sendiri yang kata apa? Oh, tak boleh. Ini hak orang bukan Islam. Ini hak apa? Oh, subhanallah, tuan-tuan. Ada agama yang meraihkan mabuk arak. Kalau cerita meraihkan another religion, agama lain. Mana ada agama yang meraihkan arak? Kristian sendiri mengharamkan arak. Yahudi sendiri pun melarang arak. Agama-agama yang lain pun tak ada agama yang encourage penganut dia untuk minum arak. Cerita Islam lagi-lagi lah tuan-tuan, dosa besar. Maka orang Islam tak patut bercakap dengan bahasa yang macam tu. Allah SWT, dan orang Islam tak patut untuk bercakap bagi pihak orang Islam untuk mempertahankan perkara-perkara yang terang-terang dilarang dalam agama. Kita terima dengan segala perintah di sisi Allah SWT, redha dengan segala ketentuan Allah SWT, redha dengan perintah Allah SAW untuk kita terima dan larangan Allah SWT untuk kita tinggalkan. Allahumma salli alaihi wasallam. Cari berbagai alasan untuk tidak menerima daripada perintah Allah. Cari berbagai alasan untuk kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ini orang yang tak redha. Faham tak Allah SWT? Jadi, andai kata mereka ikut beribadah, bersedekah, ataupun melaksanakan sembahyang, maka ibadah itu mereka lakukan dengan tidak redha dan sifat pura-pura. Demikianlah gambaran perbandingan antara hati yang penuh redha dengan yang tidak redha menerima hukum Allah SWT. Yang mana hati yang redha itu adalah buah daripada kemurnian iman. Yang tidak redha itu pula adalah gejala munafik nifaq. Jadi kita belajar apa? Satunya, redha ni bukan sekat redha qada qadar. Redha ni juga terkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkait dengan menerima ketentuan dan ketetapan perintah dan larangan daripada Allah. Kita terima dengan hati yang tenang dan senang. Tak payah argue. Kita suka argue. Pasal apa nak kena buat macam ni? Pasal apa nak kena buat macam tu? Pasal apa nak kena baca Quran macam ni? Pasal apa nak kena solat macam ni? Pasal apa nak kena tutup aurat macam ni? Pasal apa tak boleh makan yang tu? Pasal apa ni makan yang ni? Allahumma salli alaihi. Sampai kadang-kadang ni Allahumma salli alaihi banyak sangat mempertikaikan kita ni. Tak redha kan? Apa yang Allah perintah tuan-tuan mesti ada kebaikannya. Apa yang Allah larang mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Tugas kita ialah melaksanakan aja. Ada pula yang curi, kalau pasal apa nak buat semua? Apa susah? Lah ni Allah buat satu benda yang semua orang boleh buat. Senang. Kan macam tu? Itu sepatutnya sifat penyayang yang ada pada Allah. Oh, curi. Kalau tak bagi makan babi, pasal apa buat babi? Oh, gitu. Boleh gitu. Kalau tak boleh pegang anjing, pasal apa buat anjing? Kan tak payah buat senang, itu tak payah. Allah Rabbi, tuan-tuan. Pasal apa? Allah nak uji kita, tuan-tuan. Allah nak mengetes kita. Kita masuk, nak pergi daripada Darjah 6, nak masuk tingkatan 1. Ada UPSR. Ada lagi UPSR sana. Pagi ada PT3 pula kan. Lepas tu ada SPM pula kan. Lepas tu ada masuk pula universiti pula sikit, ada semester, ada
final exam apa semua, ada test. Pasal apa ada test tu? Dan test tu pula kena UPSR tu objektif. 1, 2, 3 A, B, C, D, E. Dalam A, B, C, D, E tu ada satu je yang betul. Daripada 5 jawapan tu, satu je betul. Yang lain semua salah. Pasal apa tak kata macam tu dekat cikgu? Cikgu pasal apa duk bagi susah-susah pula ni? Kan bagi semua jawapan betul senang. Betul-betul. Tak jadilah test. Tak jadilah peperiksaan. Jadi tujuannya Allah jadi tu, Allah nak uji kita ni sama ada kita nak taat ataupun kita nak ingkar. Salat selamat. Kita nak redha ataupun kita jadi orang yang munafik. Orang yang terpaksa buat dalam keadaan dia mempertikaikan. Pasal apa dia kena buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu benda yang kita kena ingat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Buat, terima perintah Allah dengan keadaan dia redha. Yang kedua, yang pertama tadi redha dengan apa? Dengan segala ketetapan Allah dan bentuk hukum. Yang keduanya, redha dengan qada di sisi Allah SWT. Qada ni apa? Redha dengan qada iaitu merasa menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan oleh Allah SWT, baik berupa nikmat maupun musibah. Dalam hadis diungkapkan bahawa di antara orang yang pertama masuk syurga ialah orang yang memuji Allah, iaitu mereka memuji Allah, bertahmid baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nabi diberitakan Rasulullah SAW apabila memperoleh kegembiraan, baginda berkata, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan. Dan apabila didatangkan Allahumma salli ala sayyidina perkara yang tidak menyenangkan, apa Nabi SAW kata apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi dua-dua pun alhamdulillah. Dalam bab terima nikmat pun Nabi kata alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam mai musibah pun Nabi kata alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap perkara. Allahumma salli ala sayyidina. Ini Nabi SAW ajak kita. Dapat nikmat pun syukur, dapat musibah pun syukur. Pasal apa syukur musibah? Malam kan saya accident. Saya dalam perjalanan saya nak pergi semalam ada ceramah di Melaka. Jadi on the way nak pergi ke Melaka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai dekat dengan Dengkil tu, tiba-tiba ada kereta keluar daripada simpang. Kalau traffic light, saya nak mengalah ketut, tiba-tiba ada kereta keluar. Saya tak sempat mengelak dah, saya langgar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita fikir ni, lagi ada kuliah, nak jumpa keluarga, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam duk fikir kan. Kita tujuan dia. Tadi baca, rasa duk fikir. Baca doa dah tadi ni, tapi rasa macam baca doa. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam baca doa tu nak keluar tadi ni. Kalau sebab tuan-tuan, Allah sebab Allah Rabbi, tuan-tuan, salli ala sayyidina. Lalu Allah pemudah. Tuan-tuan, kita duduk telefon dekat insurance company nak ambil towing. Lepas tu biasalah ada orang main lah, dia ulat-ulat ni berkat main apa semua kan. Nak tarik, nak tow apa semua sebagainya. Dia kata tempat ni memang selalu accident kat sini. Oh ya ke? Saya tak tahu. Lepas tu tengok orang sebelah tu orang tak keluar berderita, saya perlu risau macam mana keadaan dia apa sebagainya. Saya sebab dia rasa macam aku salah ke dia salah apa semua. Tak ada lah. Lepas tu ada driver lori yang berhenti kat tepi tu, dia kata apa, ni memang jalan cik, dia kata jalan saya hijau. Alhamdulillah lah tu hilang sikit rasa bersalah tu. Kok saya langgar traffic light ke apa kan. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Lalu Allahumma salli ala tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bila pergi buat report polis tu, pergi ambil statement dekat sarjan tu, last sekali sarjan, saya kata kat sarjan tu, saya cuma apa mesti ada hikmah ni yang tekan tu. Dia kata itulah saya nak beritahu dekat tuan. Dia kata kat sini, kata saya nak beritahu dekat tuan dan saya biasa beritahu dekat semua yang duk mai buat statement dengan saya ni. Salih Azmat, dia kata apa yang berlaku mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mungkin di sana kalau tak berlaku yang ni tayar pancit apa semua sebagainya, Salih Azmat, mungkin dekat sana tu depan tu ada lagi benda besar yang menanti kita yang mungkin boleh jadi lebih musibah lebih teruk. Maka Allah bagi musibah kecil ni untuk selamatkan kita daripada musibah yang besar. Dia pula tazkirah kat saya kan. Saya pun duduk angguk Ustaz dengar tazkirah dia. Alhamdulillah, betul lah.
Macam mana kita nak didik hati kita untuk kita redha dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam mana dengan apa yang berlaku dalam hidup kita ni? Aku nak pergi buat baik ni, aku nak pergi kuliah ni, aku nak pergi jumpa keluarga aku ni. Aku nak Allah SWT nak buat kebaikan-kebaikan ni. Tapi masih kita rasa macam kita sedang menerima musibah. Tapi tak, di sana pasti ada hikmah yang terkandung. Kita guna perkataan apa? Kita biasa guna perkataan apa? Mungkin ada hikmah yang terkandung. Tukar perkataan mungkin tu, tukar kepada pasti ada hikmah yang terkandung. Sebab Allah tak akan buat sesuatu dengan sia-sia. Allah tak akan jadikan sesuatu melainkan atas kasih sayang Allah dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mesti ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Mesti ada benda yang kita tak nampak, kita tak tahu. Macam kisah yang selalu cerita orang yang jual tahu tu kan. Dia masak tahu dia tiap-tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia nak pergi meniaga tahu tu, dia kena melintas kawasan bendang, kemudian sawah padi, kemudian tunggu tepi jalan, ada van yang akan ambil dia. Van tu apa? Naik bukit, sebelah sana bukit untuk dia pergi berniaga dekat pasar sebelah sana. Satu hari bila dia siap-siap tahu dia untuk berniaga, tiba-tiba dia berjalan, dia tergelincir jatuh dekat dalam Allahumma salli alaihi wasallam, dalam sawah tu, menyebabkan tahu dia hancur habis. Kemudian Allahumma salli alaihi Muhammad. Kemudian barulah dia balik dalam keadaan dia sedih, dia rasa pasal apa ni, Allah uji dia macam ni. Sedangkan inilah pendapatan, inilah rezeki yang dia harap pada hari ni. Lalu tentu Allah SWT dia balik dalam keadaan dia sedih hati. Tiba-tiba datang orang pada dia, tanya dia, pasal tak berniaga ke hari ni? Kita aku tak berniaga hari ni, tahu aku jatuh, habis semua hancur, rosak. Lalu dia kata Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tu kenderaan yang sepatutnya kamu naik tu telah terbabas. Berapa ramai orang yang telah cedera apa sebagainya. Kita, oh Alhamdulillah, rupanya Allah nak selamatkan aku dengan sikit musibah. Kita berapa kali kita lalui perkara yang sama, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuma tak ada orang bagi tahu kat kita je apa yang tersembunyi di depan tu. Kata kita pancit tepi jalan, kita berlanggar, kita apa semua sebagainya. Salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Tak ada orang bagi tahu. Kalau kamu turun kat depan tu, jadi macam ni. Tak ada siapa bagi tahu. Tapi ada tak? Mesti ada benda yang Allah nak simpan dekat kita. Kadang-kadang bukan sekarang, kadang-kadang masa depan. Kadang bukan sekarang ni, mungkin beberapa bulan akan datang. Kita tak tahu, Allah Alam. Salli alaihi wasallam. Tapi mesti ada hikmah. Macam mana kita nak didik redha dalam hati kita dan kita menerima segala ketentuan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perintah redha, menerima ketentuan nasib daripada Allah, dijelaskan hadis bagi Nabi SAW yang lain bermaksud. Jika satu kesusahan mengenai kamu, janganlah engkau berkata, kalau aku buat begini dan begini, mesti begini dan begini jadinya. Ini larangan Nabi SAW menggunakan perkataan kalau. Kalaulah aku tak keluar waktu ni. Kalaulah aku keluar awal sikit. Kalaulah aku keluar lambat sikit. Kalaulah aku buat macam ni. Kalau aku buat macam ni, mesti tak jadi lagu ni. Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Siap menyanyi lagi. Andai dapat ku undurkan putaran dunia. Nyanyi siap lagi. Tak puas hati. Kalau Nabi SAW sangat larang menggunakan perkataan kalau ini, tapi Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, melainkan hendaklah kamu katakan Allah telah mentakdirkan dengan apa yang dia suka, apa yang dia perbuat. Kerana sesungguhnya perkataan kalau itu memberi peluang kepada syaitan. Syaitan buat apa? Syaitan bagi kita susah hati. Syaitan bagi kita rasa gelisah. Syaitan akan buat kita putus asa. Syaitan akan buat kita putus asa dengan Allah. Syaitan akan buat kita tinggal solat. Syaitan akan buat kita tak mau berdoa lagi pada Allah. Tak mau meletakkan harapan pada Allah SWT lagi. Bila kita menggunakan perkataan kalau. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikap redha dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah ketika mendapat kesenangan atas sesuatu yang tidak menyenangkan, bersandarkan kepada dua pengertian. Yang pertama, bertitik tolak daripada pengertian bahawa sesungguhnya Allah memastikan terjadinya hal itu sebagai yang layak pada dirinya kerana dialah sebaik-baik pencipta, dialah yang maha bijaksana atas segala sesuatu. Pertama, nak main redha ni tuan-tuan, kita kata Alhamdulillah, puji Allah atas setiap ketentuan Allah. Pasal apa? Pertama, dengan bertitik tolak daripada pengertian bahawa Allah yang memastikan kejadian tersebut, yang layak pada diri dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kerana dialah sebaik-baik pencipta. Kalau tak jadi macam tu, dia takkan jadi macam lain. Sebab Allah layak, Allah boleh meletakkan. Sebab dia yang menciptakan kita. Faham tak Allah SWT? Contoh.
Yang keduanya, bersandar kepada pengertian bahawa ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad, itulah yang paling baik dibandingkan dengan pilihan dan kehendak peribadi yang berkaitan dengan diri sendiri. Apa yang Allah buat kat kita, apa yang berlaku pada kita pada hari tersebut, itulah yang paling baik untuk kita pada waktu itu. Tak ada yang lain. Salli ala Muhammad. Saya sebut tadi lah. Allah sayangkan hamba dia lebih pada seorang ibu sayangkan pada anak dia sebagainya. Tak usah cuman. Maka Nabi SAW sebut, yang bermaksud, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah Allah memutuskan sesuatu ketentuan bagi seorang mukmin melainkan mengandungi kebaikan untuknya. Ingat tu elok-elok. Apa saja Allah susun, apa saja yang Allah berlaku tu, mesti ada kebaikan untuk diri dia. Dan ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi orang mukmin. Siapa yang boleh rasa kata semua ketentuan Allah itu kebaikan? Orang mukmin je boleh rasa. Orang yang tak beriman dia tak boleh rasa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia kata apa? Hebatnya orang mukmin ni, jika dia memperoleh kegembiraan, dia berterima kasih. Berarti kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, maka dia bersabar. Dan itu juga berarti kebaikan untuknya. Dapat kebaikan, dia kata Alhamdulillah, dia syukur. Maka jadi kebaikan untuk dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat pula ujian dan musibah, dia pun bersabar. Maka itu juga jadi kebaikan kepadanya. Dua-dua pun dapat kebaikan untuk dia. InsyaAllah tuan, jadi cukup sekadar tu. Kita fahamlah pada pagi ini insyaAllah apa bentuk-bentuk reda, apa itu reda dan bentuk-bentuk reda insyaAllah. Yang mudah-mudahan Allah masukkan dalam hati kita dengan ma'rifah dan mahabbah kepada Allah SWT. Maka kita akan reda dengan segala ketentuan sama ada bentuk hukum ataupun qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita insyaAllah. Jadi saya minta ampun, minta maaf salah silap. Dan saya berharap tuan-tuan Ustaz Ismail ambil peluang ini untuk kita terus kongsikan video kita ni untuk menggembirakan hati pihak penganjur dan berikan sumbangan pada sumbangan tuan-tuan kepada pihak Dewan Dakwah insya-Allah untuk Dewan Dakwah meneruskan program-program terutamanya waktu PKP ni kami dalam proses program untuk memberikan sumbangan kepada para asatizah, ustaz-ustaz yang berhadapan dengan ujian Salih Muhammad kesusahan dan kepayahan ketika waktu COVID-19 ni apabila mereka tidak mendapat undangan-undangan ceramah, kuliah-kuliah dihentikan dan sebagainya, sampai ada yang terpaksa keluar dari rumah sewa, sampai terpaksa ada yang berhadapan susah-susah lah. Cuma ustaz-ustaz ni penjarang minta, ustaz ni pun tak minta, tu masalah dia kan. Orang lain tu susah minta sikit lah, tapi dengan ustaz-ustaz ni dia pun tak mau minta, dia payah. Jadi kami pun nak pergi tanya dia apa-apa, dia pun okey tak ada apa. Apa yang kami buat lah ni, kami melalui masjid lah, melalui pengatur-pengatur kuliah, cari maklumat-maklumat berkaitan dengan ustaz-ustaz ni yang ditimpa kesusahan ni. InsyaAllah saya selamat. Dan untuk itu saya berharap tuan-tuan bolehlah kita memberikan sedikit sumbangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada Dewan Dakwah untuk kami meneruskan bantuan-bantuan program-program, melaksanakan program-program dakwah kami insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan tuan-tuan hari ini, dan saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.